Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini kita nak terus berbincang berkenaan dengan ini topik kesihatan implan koklia. Okey, dan dianggarkan dalam 1000 kelahiran mengikut WHO, 3 daripada bayi mengalami masalah pendengaran. Jadi perlu ada teknologi, perkembangan kajian semuanya untuk memudahkan kehidupan. Sebab kalau tak dapat dengar, ia akan memberi impak kepada diri mereka sendiri, sosial dan masa depan. Okey. Jadi hari ini kita bawakan lengkap. Kita bersama dengan Dr. Shalendra Sivalingam, pakar pembedahan telinga, hidung dan tekak kepala dan leher, Sunway Medical Center. Selamat pagi, Doktor. Okey, dan kita bawakan ini antara keluarga Sunway Medical juga ni. Elin Fariza Selamat merupakan pakar audiologi Sunway Medical Center. Okey. Kita bukan ibu dan ayah, ibu pula, ayah dan anak. Sebab biasa kita lengkap ibu yang datang kan. Kali ini ayah yang datang untuk menemani Zi Chuan, penerima Chin Hung, bapa. Anak penerima implan koklia dan bapanya Yap Chin Hung. Okey, terima kasih. Selamat pagi. Lisa, selamat pagi. Good morning. Good morning. Okey, so cute. Ceria. Okey, kita nak berbincang berkenaan dengan implan koklia. Pastinya mungkin ada masih ramai yang tidak mengetahui apa sebenarnya implan koklia ni. Pembedahan yang dilakukan untuk apa? Sebab kita tahu kalau kurang masalah pendengaran ataupun kurang pendengaran akan menggunakan alat bantuan pendengaran. Tapi yang ini bagaimana? Mungkin doktor boleh terangkan dulu. Okey, sebenarnya implan koklia adalah khususnya untuk masalah pendengaran yang ketara. Di mana tahap pendengaran kurang daripada 90 desibel. Means mereka tak boleh mendengar bunyi macam letupan ataupun bunyi jet engine saja yang mereka boleh dengar. Yang paling kuat. Yang paling kuat. So kalau masalah kekurangan pendengaran mereka adalah pada tahap itu, dan satu-satunya alat yang boleh membantu mereka adalah implan koklia. Apa beza dengan alat bantu konvensional tu? Okey, kalau kita fikirkan alat bantuan pendengaran konvensional adalah just seperti satu amplifier sahaja untuk menguatkan bunyi yang sedia ada. Tetapi kalau kurang dengar, kita kuat bagi dia dengar lebih jelas. Tetapi implan koklia sebenarnya boleh dianggap setaraf dengan transplant organ. Di mana kita just mengambil alih sepenuhnya tugas koklia, iaitu organ pendengaran dengan alat ini. Ya, dengan teknologi digital semua ya. Yes. Kita akan bincang lagi. Tanya pula dengan pakar audiologi kita, Elin Fariza. Jadi bila melibatkan intervention ini, perlu ada pakar audiologi juga mainkan peranan, daripada mungkin speech therapy semua. Jadi apa yang perlu dianalisis dahulu untuk kata okay, ini layak dan sesuai untuk pembedahan. Okey. Jadi sebagai audiologis, tugas kita pertama adalah untuk menilai dan mengenal pasti masalah pendengaran. Jadi biasanya rujukan kami diterima daripada pihak ENT ataupun daripada hospital luar pun ada. Jadi setelah kita kenal pasti kanak-kanak mempunyai masalah pendengaran, specifically untuk tahap yang teruk ke sangat teruk seperti yang Dr. Shalendra terangkan tadi. Bila kita dah confirm kenal pasti masalah pendengaran, dan kita akan buat next step whereby kita akan tengok dari segi macam ciri-ciri kesesuaian untuk meneruskan dengan ujian dengan implan koklia ni, pembedahan dia. Because kita kata bukan semua yang mempunyai masalah tahap teruk ke sangat teruk ini sesuai untuk menjalani pembedahan. Apa yang dinilai teruk tak teruk tu? Jadi penilaiannya dari segi audiologis dahulu kita akan pastikan anak-anak ni memakai alat bantuan pendengaran dahulu. Walaupun ada tempoh. Ya. Biasanya akan tengok tempoh dalam 1 hingga 3 bulan di mana kita akan ukur macam mana tahap pendengar mereka selepas memakai alat bantu dengar. Kebiasaannya dengan pemakaian alat bantu dengar, bantuan kita kata berbantu menggunakan alat bantu dengar ini tidak mencapai tahap yang kita mahukan. Sebab kita mahukan kanak-kanak ni bila memakai bantuan, dia at least boleh sampai ke 20 hingga 30 desibel. Tetapi dengan alat bantu dengar sahaja mungkin sampai 50-60 saja. Maksudnya boleh kita bukan keputusan on the dot ya, mesti ada proses yang panjang ikat perkembangan. It's a long process. Jadi selepas kita buat penilaian, kita akan rujuk pula kepada pakar pertuturan speech therapy. And then kita akan tengok dari segi macam pre-implantasi, apakah tahap kefahaman pertuturan anak-anak. Kemudian bila kata speech terapi kata sesuai, audiologis kata sesuai, also kita akan discuss dengan pakar ENT. Pakar ENT juga akan melakukan pre-implantasi seperti X-ray, MRI, CT scan.
Kemudian kita akan duduk berbincang dengan ibu bapa kerana komitmen dan expectation daripada ibu bapa lah sangat penting. Sebab kadang-kadang kita kata anak puan sesuai, anak encik sesuai, tetapi jika kita tak dapat nak set expectation ibu bapa di peringkat atau tahap yang betul, kita bimbang sekiranya nanti akhirnya proses implan itu tidak berjaya. Baik, macam Cik Yap sendiri kan sebagai bapa. Lisa anak keberapa dalam? Anak yang kedua. Anak yang kedua. Ya. Pada bila sebenarnya mengetahui Lisa sebenarnya mengalami masalah pendengaran? Kita mendapati dia ada masalah pendengaran dalam usia 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan di mana kita jerit dia daripada belakang, tak ada tindak balas. So kita hantar untuk buat pemeriksaan, inspection. So dapati dia ada masalah pendengaran yang sebelah medium dengan severe. So lepas diagnose kita dapat dia ada audiology neuropathy, di mana kita pun biar bagi dia untuk pakai alat pendengar pemandu dengar untuk sampai umur 6 baru kita decide untuk buat cochlear. Ya. Sebab keadaan dia berbeza sikit sebab dia adalah audiology neuropathy, di mana kita hanya boleh lebih confident di mana pada umur 6 tahun di mana dia akan dapat lebih benefit lah. So umur 1 hingga 6 tu dari segi perkembangan intelektual macam mana? Sangat berlahan sebab dia pakai alat pendengar suara, keadaan situasi dia tak begitu memuaskan. Masa tu berkomunikasi bahasa isyarat? Boleh berkomunikasi tapi ada bahasa-bahasa yang tidak difaham. Dia boleh difahami. Di mana dengan kita boleh bagi satu kalau dia bertemu dengan orang yang tak pernah ditemu, orang yang itu tak faham apa yang dia kata. Siapa yang biasa dengan Lisa saja. Baru Lisa umur berapa? Umur 9 sekarang. 9 tahun. Pembedahan dibuat pada umur 6. Okey. Umur 6 sebelah dengan sekali lagi umur 7 lah. Dia buat 2 belah. Okey. 3 tahun tu apa yang mesti siap tengok dari segi lepas cochlear implant pertama, dia menunjukkan perkembangan sangat bagus di mana dia sudah boleh bertutur dengan banyak pronunciation yang sebelum ni tak dapat, dia boleh lakukan lah. Okey. Kita tanya doktor. Doktor, okey, di depan ni ada beberapa contoh. Macam kes Lisa umur 6 tahun baru keluarga bersedia untuk menjalani implan koklear terhadap Lisa. Pada pendapat doktor, pada usia bila kanak-kanak itu sesuai untuk pembedahan? Seawal usia berapa? Okey, sebenarnya kalau seseorang kanak-kanak sudah dikenal pasti ada masalah pendengaran yang serius, severe ataupun profound, dan mereka telah menjalani semua ujian termasuk ujian audiologi, scan, MRI dan telah memakai alat pendengaran, mereka adalah kita panggil ideal candidate, candidate sesuai. Di dalam dunia, kanak-kanak yang termuda menjalani implan koklear adalah bayi yang berumur 2 bulan di Amerika Syarikat. Di Malaysia, bayi yang berumur 7 bulan. Dan kes saya sendiri adalah seorang bayi yang berumur 1 tahun. Okey. Jadi kalau individu ada penyakit, juga boleh beri impak juga doktor kepada pembedahan? Apa yang dinilai dari segi mungkin dia tidak sesuai dan sebagainya? Mereka yang tidak sesuai adalah kalau masalah pendengaran itu disebabkan oleh malformasi di dalam telinga sendiri. Struktur di dalam telinga itu tidak normal. Ataupun masalah di mana saraf pendengaran itu sendiri tidak dibentuk dengan sempurna. Okey, pada peringkat kanak-kanak mungkin dapat kita kenal pasti. Namun untuk individu dewasa yang mungkin ada seperti faktor kemalangan semua, ada kemungkinan boleh. Kalau disebabkan kemalangan, biasanya kecederaan yang disebabkan oleh kemalangan itu akan merosakkan bahagian yang di mana kita letakkan elektrod itu. Tetapi kalau untuk dewasa yang mengalami masalah pendengaran disebabkan jangkitan kuman, yes, kita ada juga mengimplantasi mereka. Baik. Tanya dengan Lisa. Saya boleh tanya Elin dulu ke? Ibu-ibu lah, bapa wakil ibu. Elin mungkin boleh tunjukkan juga kita kan antara contoh ni, nak tahu juga kat mana kan, apa fungsi dia. Okey. So untuk cochlear implant ni, kita ada bahagian dalam dengan bahagian luar. Okey. Jadi bahagian dalam ini sebenarnya kita panggil implan. Okey. So yang ini akan pembedahan dilakukan oleh Dr. Shalendra atau kata ENT surgeon,
dan akan masukkan ke dalam dalam bahagian telinga. Ya. Okey. Jadi selepas luka telah sembuh dalam 2 minggu dan only audiologist akan memulakan kerjalah. Ujianlah. Okey. So audiologist akan set ataupun kita panggil mapping atau dalam bahasa Melayunya pemetaan. Okey, speech processor ini. Okey, so this one ada 2 type. This one kita panggil off the ear, di mana pesakit hanya memakai di belakang rambut. Seperti kalau tengok Lisa sekarang. Okey, Lisa come show. Sebab kita tunjuk ke? Okey. Kat situ. So Lisa punya is off the ear. Saya itu memang dia dia melekat menggunakan magnet. Oh, gunakan magnet. Okey, so bahagian implan yang dalam tadi ni dia ada magnet. Jadi bahagian speech processor yang di luar also menggunakan magnet. Okey, untuk Lisa dia pakai kedua-dua belah telinga lah. Oh, dua-dua ada. Ada. Ya. Okey. Jadi selepas 2 minggu audiologist akan menggunakan kita kata software atau perisian daripada Cochlear Implant Company untuk kita set. Sebab sekarang ni kanak-kanak ni dia akan mendengar menggunakan electrical stimulation. Sebab yang cochlear implant yang doktor dah implant tadi, dia telah menggantikan sel rambut dalam koklear yang telah rosak. Begitu. Jadi yang hujung inilah yang kita panggil elektrod itu. So this elektrod ni dia akan bagi bunyi yang spesifik mengikut apa yang kita dengar secara asal lah. Low frequency mencapai dia punya standard yang dimahukan. Sebab saraf, sebenarnya kita kata pendengaran ni dia umpama pintu. Pintu yang menghantar maklumat ke otak. Sebab otak ni dia tunggu saja. Ada maklumat ke, tak ada maklumat ke. Tapi kalau pintu tertutup, as if seseorang tu tak dapat mendengar, tiada maklumat disampaikan. Baik. That's why kanak-kanak yang kita kata lahir tu tanpa pendengaran, tiada maklumat disampaikan. Bila tiada maklumat, tiada pertuturan. Begitu. Angka? Lisa umur berapa tahun? Lisa, dapat dengar tak? 9 umur. Umur berapa? Umur berapa? How old are you? How old are you? 9. Your school? CUKDU. 3 KDU. 3 KDU. 3 KDU. Okay. You want to sing? You like to sing? Yeah. No. No. So what do you like to do? Dancing? I like to play game and play badminton. Play badminton. With your who? sister With or your brother? father? With my family too. Okay. Macam mana Mr. Jam melihat lepas pembedahan tu kan, tengok perkembangannya sangat bagus, sangat memuaskan. Sebab dia lepas tu dengan adanya yang off the year cancel, dia boleh menjalankan aktiviti-aktiviti fizikal yang macam biasa. Kata Lisa suka berenang. Berenang. Kalau berenang macam mana pula alat tu? Dia ada dia punya cover. Dia ada waterproof cover. Okey. So dulu kanak-kanak yang ada masalah pendengaran, bila mereka masuk air, mereka tak dapat dengar lah. Sebab dengan teknologi sekarang, dia ada dia punya soundproof, waterproof je. Jadi boleh berenang. Once dah buat ini, dia akan ada lagi ke mungkin follow up untuk berapa tahun sekali? Betul. Jadi selepas 2 minggu tadi kita buat switch on, kita panggil, di mana kita pasang alat tu for the first time. And then kita akan map. Map maksudnya kita bagi how much electrical stimulation untuk bagi dia mendengar. Jadi follow up audiology usually ambil masa dalam mula-mula tu mungkin 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Bila progress dia makin baik, dan kita akan Lisa berenang. You enjoy swimming so much. Okay, doktor nak tahu juga kadang-kadang mungkin ada yang akan bertanya mahal ke kosnya kan? Berapa anggaran yang kita dapat kita anggaran itulah kos buat persiapan. Biasanya kos implan itu sendiri adalah dalam anggaran 60 hingga 70 ribu ringgit. Satu implan. Satu implan. Yes. So untuk pembedahan yang memerlukan kos keseluruhan biasanya akan menjangkau sampai 100 ribu ringgit untuk implan koklear. Itu termasuk rawatan susulan? Yes, termasuk rawatan susulan semua. Selama pengalaman doktor lah, bagaimana melihatkan bila tengok macam contohnya macam Lisa kan, bila tengok keadaan transformasi Lisa sekarang, pasti sebagai seorang doktor perasaan tu yes. Saya sangat gembira sebab mereka yang seperti Lisa, bila mereka datang jumpa saya pada permulaan, sangat very quiet, sangat timid, dia tak bercakap banyak. And then, tetapi sekarang sudah cakap berubah. tak berhenti. Yes, sudah berubah. But you have a smiling face, eh?
All the way smiling. Your ambition? Want to be a doctor? Teacher? What you want to be? To be a doctor? I want to be the coach. The coach. Coach. What coach? Swimming? Badminton. Badminton coach. Okay, all the best. Okay, Mungkin Cik Yap sebagai bapa dan keluarga kan, mungkin ada kata-kata untuk Lisa juga mungkin kepada keluarga. Dari segi yang, komitmen, di luar family sana commitment kan. sangat kita perlukan. Sebagai untuk satu pesanan untuk semua sebab kita sebab mengalami jalan-jalannya. So kalau ada masalah pendengaran, pastikan sila buat pemeriksaan seawal yang boleh, buat early intervention. Lepas tu boleh, kalau boleh actually boleh melakukan cochlear implant seawal yang boleh. Lepas tu yang paling penting adalah sistem susuran selepas cochlear implant. Itu yang speech therapy dengan audiologi sangat penting dalam memulihkan dia punya daya kesabaran yang pendengaran. tinggi juga diperlukan di kalangan keluarga ibu bapa. Komitmen yang tinggi, juga perlu upgrade ilmu sebab teknologi kan berubah waktu ke waktu. Apa terima kasih kepada Dr. Shailendra Sivalingam, pakar pembedahan telinga, hidung dan tekak kepala dan leher Sarawak Medical Center. Elin Fariza Selamat, pakar audiologi. Kepada Cik Yap, kepada Lisa, All the best Coach to you, okay? badminton. Terima kasih banyak. Okay? We're going to meet you someday as a coach. Yeah. Teach this auntie, Ayo. Yeah. Okay, thank you Lisa. Dan juga kita harapkan apa yang kita kongsikan ini menjadi pembuka jalan juga kepada keluarga yang mungkin tercari bagaimana sebenarnya jalan penyelesaian untuk anak-anak yang Bukan penamatnya, ada solusi, ada teknologi yang berkembang. Kita manfaatkan ilmu dan kemudahan yang ada. Baik.